Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nampaknya lewat sikit kita hari ni. Kekangan jalan raya. Jalan tutup, kena pusing jauh. Jadi, azan dulu. Kan? Dan kita terus ke muka surat 110. Kita berhenti hari tu. Yang masih lagi dalam tajuk tentang pendidikan. Kepada anak-anak, dan 110 ini kita dah sampai ke jadual 3.3 iaitu pembahagian ilmu, yang mana prioriti ataupun keutamaan dalam ilmu kita mendidik anak-anak ni pun kita kena tahu, supaya kita tidak mengajar atau mendidik yang kurang penting dan meninggalkan yang utama, atau kita tidak menambah nilai kepada pendidikan anak-anak. Sebaliknya kita hanya mengajar mereka apa yang mereka wajib tahu sahaja. Sedangkan banyak ilmu-ilmu lain, sekiranya kita punya kesempatan, punya masa, kita perlu bimbing dan didik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi pembahagian ilmu ini kalau dalam jadual 3.3 itu ialah ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kalau mengikut Imam Al-Ghazali, ada 5 fasa anak-anak. Yang pertama adalah janin. Janin ni maknanya anak umur berapa? Belum ada umur. Sebab duduk dalam rahim lagi, kan? Jadi masa anak-anak janin tu macam mana kita nak mendidik anak-anak kita dalam rahim? Kita tidak mendidik secara langsung, tetapi kita sendiri sebenarnya membuat persediaan sebagai pendidik. Jadi kita bangun malam solat, kita berdoa, kita hadir majlis ilmu, kita menambah ilmu, kita membaca, kita bertaubat, semua itulah semasa anak dalam kandungan. Supaya anak itu lahir insya-Allah terbiasa dengan ibu yang fizikalnya sentiasa dalam keadaan ingin menyucikan diri dan menyucikan jiwa. Jadi lahirlah dia, Imam Al-Ghazali kata peringkat kedua ialah peringkat kanak-kanak. Daripada lahir sampai 5 tahun. Masa ini anak-anak kita belum faham, belum pandai membezakan baik dan buruk. Jadi dari segi keilmuan, ia semuanya dalam keadaan kita perlu sesuaikan dengan umur. Kalau kita nak mengajar anak kita akidah pada umur dia 0 hingga 5 tahun, kita tak boleh buat kuliah macam ini. Duduk bersila, buka buku muka surat 18. Anak kita umur 2 tahun setengah. Berapa lama dia boleh duduk? Tak dan mula kita dah bangun dah. Kita tak dan mula dia dah bangun dah. Jadi kita bukan mengajar dalam bentuk itu. Kita mengajar dalam bentuk sentiasa memberi contoh. Pandangan alam itu menjadi guru-guru kepada anak-anak. Tengok bintang, Allahu Akbar, tingginya. Macam mana bintang boleh tergantung di langit? Tengok bulan yang sangat besar, macam mana bulan yang kecil itu boleh memberi cahaya kepada malam kita di seluruh dunia. Macam mana matahari yang jauh itu sampai panasnya pada kita. Semuanya kembali kepada inilah kekuasaan Allah yang maha besar. Itulah tentang keesaan, tentang akidah. Itu cara anak kita kalau anak kita 2 tahun. Jadi ilmu itu, kata Imam Al-Ghazali, semasa dia kanak-kanak, itulah bentuknya. Kemudian dia masuk fasa ketiga, iaitu sebagai tamyiz. Sebagai anak yang sudah boleh membezakan, ini tak ada dalam kitab ni Untuk cari yang muka surat berapa ni. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali kata tamyiz, iaitu anak-anak ni dah boleh beza baik dan buruk. Dia tahu dah apa benda yang dia boleh sentuh, yang dia tak boleh sentuh, dia boleh makan, dia tak boleh makan, dia boleh cakap, yang dia tak boleh cakap, yang tak elok tak boleh cakap, dia dah tahu. Kalau dia nak cakap juga, itu bukan sebab dia tak tahu, tetapi sudah mungkin dia terbiasa. Dia dengar orang cakap yang tak elok, dia pun nak cakap juga. Ataupun dia rasa dia nak perhatian. Bila dia buat salah, baru dia dapat perhatian ibu. Kalau dia baik je, ibu tak peduli kat dia. Jaga adik dia. Jadi dia buat yang salah supaya dia kena marah. Kena marah itu menggembirakan kerana berjaya menarik perhatian ibu. Jadi masa itu anak-anak kita, ibu-ibu sekalian, perempuan sekalian, dia sudah boleh belajar lah.
Dia boleh bezakan baik buruk, dia sudah tamyiz. Masa inilah kita mengajar ilmu fardu ain. Dalam pembahagian ilmu kita ada dua, ya, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ini apa yang kita kena ajar? Ingat kuliah kita yang lepas? Ilmu fardu ain. Ilmu sendi yang utama iaitu macam dalam kelas pula nak kena soal. Nak kena tanya-tanya pula. Ya, fardu ain iaitu ilmu tauhid, muka surat 103. Kalau boleh rujuk semula. Muka surat 103, ilmu fardu ain iaitu tauhid, kemudian yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf, ya, dan penyucian jiwa. Jadi masa tu anak-anak kita seawal umur dia sudah mumayyiz ataupun dia bergelar tamyiz, kita dah boleh ajar fardu ain. Jadi jangan pula kita rasa kecil lagi ni. Bila kita selalu kata anak kita kecil, kita melewatkan proses menyampaikan ilmu pada mereka sebab kita selalu kata dia kecil. Ya, rupanya bila dah sampai umur mumayyiz, biasanya berapa tahun? 7 tahun? Boleh tak? 7 tahun kan? Dia sudah belajar tentang tadi kita ambil pandangan alam sebagai asas kita nak mengajar. Bintang, bulan, pokok, udara. Ya? Itu masa dia kecil. Sekarang dah 7 tahun. Masa inilah kita bolehlah kalau nak ada buku, kita dah boleh, ya, tengok muka surat pertama. Kita tengok bukan anak. Ya, anak mendengar. Kita yang ceritakan tentang apa maknanya tauhid. Macam mana orang yang bertauhid kepada Allah sepatutnya perangai macam mana. Kata-kata dia macam mana. Ya, syukur dia kepada Allah, dia nak kata apa. Kalau dia takjub dengan sesuatu, dia nak kata apa. Subhanallah ke Masya Allah. Tengok benda cantik. Apa dia kita nak kata? Masya Allah. Kita tak kira rasa terkejut, ikut sukalah. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Kalau subhanallah itu dalam keadaan macam mana? Ada ujian besar. Ya, ada cabaran besar, ada ketakutan besar. Jadi kita pun subhanallah. Jadi kalau kita suka, kita rasa terpesona, kita terpegun, kita rasa sangat kagum, Masya Allah. Itulah kita kena ajar pada anak-anak. Kalau kita tak biasa, kita pun tertukar. Ya, jadi bila kita tengok benda yang takjub, boleh kita nak kata Allahu Akbar, boleh juga kita memperakui bahawa ini semuanya adalah tanda kekuasaan Allah. Itulah yang anak-anak kita umur 7 tahun kena tahu dah. Kan? Jadi balik ni insya-Allah lah, kalau kita rasa kita ada anak 7 tahun ke atas, kalau dia tak boleh beza lagi yang itu, kita boleh remind mereka dan dengan secara tidak langsung kita ingatkan diri sendiri. Yang kedua, ilmu fardu ain untuk anak yang tamyiz ini ialah ilmu fiqh. Fiqh ibadah, fiqh jinayah, fiqh munakahat, fiqh muamalat yang kita duk belajar ni munakahat. Ya, sebahagian daripada ilmu fiqh yang orang mumayyiz perlu belajar. Jadi ini pun maknanya anak-anak kita dah mumayyiz tadi, kita dah boleh masukkan ilmu-ilmu hukum ni. Fiqh ni adalah hukum. Ya, tentang syariat, tentang hukum. Jadi semua benda kita boleh kaitkan dengan boleh ke tak boleh ni. Allah kata wajib ke, Allah kata makruh ke, Allah kata sunat ke, Allah kata harus ke, Allah kata apa. Itu pun dah mula boleh, ya, pada anak yang dah 7 tahun. Kemudian tasawuf lah dari segi EQ. Kemudian masuk ke fasa seterusnya, selepas tamyiz dia masuk kepada fasa al-aqil. Ya, dia sudah boleh menggunakan akal dia sepenuhnya. Ya, waktu ini masuk fardu kifayah. Fardu ain tak tinggal. Tapi kita tambah lagi fardu kifayah. Fardu kifayah tu apa dia? Ilmu tentang apa? Ada yang jumpa? Muka surat 103 juga. Jumpa dah?
hidup dan kemasyarakatan dalam kepelbagaian bidang ilmu sainsnya, perubatannya, ekonomi, pendidikan, politik, pertahanan, apa lagi. Semualah yang selain daripada fardu ain. Ya, ini ya ilmu yang selalunya anak kita belajar masa umur 7 tahun tu. Pergi sekolah belajar sains kan? Fardu ain dah belajar dah. Sebab apa tak belajar lagi fardu ain? Kalau kelas kafah nanti dia belajar macam tu ya. Kelas kafah biasanya darjah 1 pun ada yang dah mula, ada yang mula darjah 2. Ya, kelas kafah. Kalau tak pergi pun tak apa. Jadi kita ilmu fardu ain ni kita tak boleh harapkan sekolah. Yang kena ajar adalah ibu, ayah. Gurunya berada di rumah, bukan di sekolah. Sebab dia nanti kalau kita nak tunggu dia belajar bila dia masuk kelas kafah atau fardu ain, dia akan jadi ke belakang selepas fardu kifayah. Sedangkan dia kena datang awal lagi. Ya, jadi kita kena betulkan struktur tu. Mulakan dengan fardu ain, kemudian bila 7 tahun masuk sekolah dia belajar fardu kifayah. Tapi bila 7 tahun dia belajar fardu kifayah, maknanya 7 tahun juga kita nak mengajar fardu ain, maka dia serentak. Dia seiring ya. Jangan kita tinggalkan ilmu fardu ain. Sebab itu adalah ilmu yang wajib kepada setiap individu Muslim. Ya, dan orang yang mengajar adalah kita. Jadi nak tak nak kita terpaksa belajar jugalah. Kalau tidak macam mana nak jadi guru pada anak-anak. Ya, dan ilmu fardu ain, akidah, fiqh, tasawuf, mengurus diri dan sebagainya, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat, apa yang Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau tidak tahu fardu ain, tidak boleh beribadah dengan baik. Ya, tidak tahu fardu ain, maka kita tidak mungkin dapat memantapkan akidah kita dengan akidah yang benar. Jadi sebab itu dia wajib. Kalau tidak belajar fardu ain, dia akan tak tahu mana hala tuju dia. Ya. Dan kita tengok ke muka surat 111, ilmu fardu kifayah, ya, lebih kepada mengurus sistem kehidupan manusia yang bertamadun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Apa makna khalifah? Kita selalu kata dia adalah ketua, pemimpin, ya. Dan khalifah ni ada banyak juga maksudnya, antaranya juga adalah wakil. Khalifah di bumi sebagai wakil di bumi. Maknanya wakil kepada siapa? Khalifah Allah wakil kepada Allah di bumi. Jadi tugas kita di sini tidak bolehlah membuat sesuatu yang dilarang Allah. Sebab kita mewakili Allah berada di sini. Menjalankan fungsi sebagaimana Allah mahu kita berperanan. Jadi Allah nak kita jadi orang yang tidak membinasakan bumi. Orang yang tidak memporak-perandakan manusia. Tidak saling berbunuhan. Tidak membinasakan. Ya, jadilah orang yang sentiasa dalam ibadah. Jadi itulah kita kena bawa peranan kita di bumi sebagai khalifah. Bila buat sesuatu dan kita rasa, betul ke aku ni khalifah? Kalau khalifah sepatutnya tak buat macam ni. Jadi kita terus betulkan diri. Ya, insya-Allah dia jadi satu peringatan yang baik. Dan betapa pentingnya ilmu kepada manusia apabila ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra, dan melalui ayat Al-Quran di atas dan hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim. Menuntut ilmu ini seawal kita lahir ke dunia, tetapi takluk kepada siapa guru dan yang mengajar kita apabila kita lahir. Kalau kita dilahirkan oleh seorang ibu yang faham kepentingan ilmu, maka daripada awal lahir lagi dia sudah mengajar. Ya, dalam bentuk yang sesuai dengan umur kita. Mengajar nak suap minum, baca bismillah. Bukan anak baca sebab tak boleh baca lagi baru lahir, tapi kita yang baca. Jadi itu ilmu. Ya, bila anak kenyang, kita sebut alhamdulillah, bukan untuk kita, untuk anak. Ya, jadi itu pun ilmu. Ya, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dengan maksud sesiapa yang menghendaki dunia maka hendaklah dengan ilmu, dan sesiapa yang menghendaki akhirat maka hendaklah dengan ilmu, dan sesiapa yang menghendaki kedua-duanya maka hendaklah juga dengan ilmu. Jadi rasa penting juga ilmu ni ya. Macam nak pergi ke akhirat pun, nak masuk syurga pun nak kena ada ilmu rupanya. Tak boleh ke kita ikut aja? Ikut je lah orang baik. Tak payahlah fikir-fikir nak belajar ke, nak hafal-hafal, nak beli buku lah, nak exam lah. Tak payah. Ikut je. Boleh gitu. Mungkin sesetengah orang sesuai begitu kerana kemampuannya yang terbatas untuk belajar. Tak faham buta huruf. Kan? Pernah jumpa orang buta huruf? Dia tak boleh baca. Dia tidak boleh menulis. Dan dia of course dia tak akan belajar dan dia hanya mendengar dan mengikut. Itulah kemampuannya yang maksimum dia boleh buat. Jadi dia ikut aja. Tak boleh baca Quran. Mu'allaf. Dia baru nak belajar. Jadi bila dia solat, dia nak solat berjemaah. Dia tak boleh solat sendiri. Sebab apa? Rukun qawli dia tak lepas lagi. Dia tak boleh menyempurnakan solat. Jadi dia kena berjemaah. Saya ada sahabat yang dah lama dah. Bukan mu'allaf lah. Mu'allaf ni orang yang baru dalam masa 5 tahun pertama masuk Islam kita sebut mu'allaf. Selepas 5 tahun kita tak sebut mu'allaf dah. Jadi dia dah lebih 5 tahun. Tapi dia sifat tu macam mu'allaf lagi. Dia tak belajar, dia tak cukup bimbingan dan sebagainya. Memang dia solat mesti kena jadi makmum. Kalau dia solat sendiri-sendiri, dia rasa dia tak akan sahlah solat dia tu. Ya, jadi saya kata Allah Maha memahami, jadi Allah tahu kesungguhan itu ada, usaha itu ada, tapi sama ada Allah terima ke tidak itu bukan tugas kita lah membuat penilaian ya, tetapi ikhtiar sampai dia berjaya baca Quran dan sebagainya. Jadi hari-hari tasmi' juga dengan saya nak tengok bacaan yang ayat-ayat lazim. Jadi anak-anak pun alhamdulillah belajar sekolah agama peringkat rendah, jadi selesai anak. Walaupun mak tak tahu, anak tahu. Jadi tak payah ajar anak. Dan kadang-kadang anak-anak yang tasmi' mak. Jadi itulah bukan senang, tetapi kita ada ikhtiar dan juga usaha itu Allah lebih menghargai. Ya. Kemudian kesimpulan dah kita untuk tajuk ni, kita akan masuk ke bab keempat ni ya, sekejap lagi insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulan daripada tajuk yang panjang ni, tajuk 3 ini, kita fahami tentang perkahwinan, tentang kerjasama suami isteri, tentang perbelanjaan dalam rumah tangga dan juga pendidikan anak-anak. Ya, jadi saya tak ulanglah sebab ini kesimpulan. Kita dah faham, kita dah ulas beberapa kuliah sebelum ini insya-Allah. Dan tajuk yang keempat, tanggungjawab dalam perkahwinan, muka surat 115. Okeylah, kita tengok panjang ke pendek cerita ni. 115 hingga 147, panjang juga tu. Jadi kita tengok muka surat 115 ini yang disebut dalam kitab ini, perkahwinan yang dirasmikan melalui akad nikah yang sah dapat mengikat pasangan suami isteri untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dengan memikul tanggungjawab masing-masing bagi mewujudkan rumah tangga yang aman, bahagia dan sejahtera. Sebelum itu saya rasa saya tertinggal satu. Ada tak apa benda saya tertinggal? Saya sebut Imam Ghazali ada 5 step. Kanak-kanak tadi saya sampai ke 4 je, saya tak sebut nombor 5. Yang pertama tadi apa? Peringkat janin, kemudian kanak-kanak, kemudian tamyiz, kemudian al-aqil, kemudian yang terakhir al-awliya. Al-awliya. Ini yang dah dewasa sehingga dia menutup mata. Ya, pada waktu ini apa yang kita kena belajar? Kita dah selesai fardu ain, kita selesai fardu kifayah, sebenarnya tak akan selesai fardu kifayah. Ya, sekarang dengan umur kita, kita semua al-awliya. Dan kita sedang belajar fiqh munakahat. Ya, yang sepatutnya kita belajar semasa kita di peringkat tamyiz. Tapi bukan salah kita tak belajar.
Bukan salah sistem kita, bukan salah masyarakat, bukan salah kerajaan, bukan salah guru, bukan salah kementerian. Ya, itu kadang-kadang kerana kita tidak mengikut hierarki dalam mencari ilmu. Jadi bila kita tahu, maka kita mulakan dengan anak-anak kita, jangan salahkan orang lain. Sebab benda ini kita boleh buat sendiri tanpa bergantung pada sesiapa. Jadi insya-Allah kita ikut itu. Tapi tak apa. Kita lihat dalam peringkat al-awliya kita ni, kita boleh belajar fiqh munakahat dalam peringkat yang lebih tinggilah. Ya, dan dalam sebuah rumah tangga, suami dan isteri mempunyai tanggungjawab masing-masing yang mesti dilaksanakan, dan tanggungjawab tersebut dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga. Agak-agak kalau suami menjalankan tanggungjawab, isteri menjalankan tanggungjawab, ada masalah tak dalam rumah tangga? Kuranglah. Nak kata tak tu kadang-kadang orang ni dia bertanggungjawab tapi perangai. Betul tak? Kan? Personality, attitude. Itu yang kita, ini tak boleh nak ubah ni. Dia bertanggungjawab tapi dia ni jenis garang. Anak sekejap-kejap dia baling kot tingkap. Panjat masuk lah rumah balik budak tu. Ya, bising kejap lagi kena baling lagi kot tingkap naik. Garang sangat. Ya, jadi itu tidaklah tentang khusus kepada tanggungjawab. Jadi itu pun boleh menjadi sebab keruntuhan institusi rumah tangga. Tapi yang penting sekali dulu tanggungjawab sebab dia adalah wajib. Ya, dalam Al-Quran Allah sebutkan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya. Ya, jadi dia nak kata isteri ni bukan hanya kerjanya menunaikan tanggungjawab kepada suami, tetapi mereka juga mempunyai hak yang boleh dituntut daripada suami. Jadi kenapa disebutkan isteri-isteri, kenapa tak sebut suami-suami juga mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap isteri? Kenapa tak sebut begitu? Sebab bila sebut hak dan tanggungjawab, ia sangat sinonim dengan isteri banyak tanggungjawab tetapi suami banyak hak. Sebenarnya Islam tidak mendatangkan itu konsepnya. Konsep di dalam Islam ini adalah banyak hak suami ke isteri. Isteri banyak hak ke suami yang lebih banyak hak? Puan Salbiah kata isteri. Nafkah hak siapa? Hak isteri. Harta pusaka tanpa perlu menanggung sesiapa, hak siapa? Isteri lagi. Dapat bimbingan dalam rumah tangga, hak siapa? Isteri lagi. Dapat perlindungan keselamatan diri dari dalam rumah tangga, hak siapa? Dah tu. Ya. Suami apa haknya? Mencari nafkah itu hak atau tanggungjawab? Kan, yang berhak isteri, yang menunaikan hak itu suami. Jadi bila pusing-pusing tengok, rupanya isteri yang banyak hak. Yang perlu menunaikan banyak tanggungjawab adalah suami. Sebab itulah dalam muka surat 116 ini, dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah sebut Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Inilah dia nak cerita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Ya, kalau dia memimpin, dia ada hak atau dia ada tanggungjawab? Tanggungjawab. Kalau dia mengawal kita, dia berhak ke dia bertanggungjawab? Dia bertanggungjawab pada kita. Jadi akhirnya siapa yang menjadi raja? Isteri ni lah kan. Seolah-olah isteri lah, dia kena jaga, dia kena diberi makan, dia kena diberi pakaian, dia kena dijaga hati, dia kena begitu, begini. Isteri je semua.
Masya Allah, banyaknya kerja orang lelaki. Sebab itulah Allah kata, Rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki membimbing perempuan. Lelaki menyediakan kepada perempuan. Lelaki mengawal perempuan. Lelaki menyelamatkan perempuan. Qawwam itu. Ya, sebabnya apa? Kerana Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan berbanding orang perempuan. Dan juga kerana orang lelaki telah pun membelanjakan harta mereka kepada perempuan. Jadi dia yang menyediakan semua pada perempuan. Dialah yang jadi penyedia. Dialah yang diberi kelebihan berbanding perempuan. Kelebihan semuanya daripada Allah itu Allah buat lelaki dengan spek yang berbeza dengan spek perempuan. Spesifikasi lelaki lebih istimewa. Jadi kerana istimewa itu merekalah yang mengajar, membimbing, menyelamat, menyedia dan sebagainya. Jadi sebab itu kalau orang kata Islam itu agama yang menzalimi wanita, mendiskriminasi wanita, menganiaya wanita, maka sesungguhnya itu adalah pembohongan. Sebab Islam itu datangnya untuk memuliakan wanita. Ya, kerana apa Islam datang memuliakan wanita? Kerana kehidupan manusia sebelum kedatangan Islam adalah kehidupan yang menzalimi wanita. Ya, wanita dianggap sebagai barang dagangan, sebagai harta yang boleh dijual beli dan boleh diwarisi. Ya, yang mewarisi isteri anak-anak lelaki adalah ayahnya. Menantu perempuan, anak kita lelaki meninggal. Menantu itu menjadi harta pusaka kepada keluarga perempuan. Keluarga lelaki. Ya. Jadi mak kita, bila ayah kita meninggal, mak kita menjadi harta pusaka kepada keluarga ayah. Boleh faham? Itulah kedudukan wanita sebelum kedatangan Islam. Wanita tidak berhak memiliki harta sebab dia sendiri adalah harta. Mana boleh baju memiliki seluar? Kan? Orang yang boleh memiliki baju dan seluar. Tapi wanita bukan orang. Wanita adalah harta. Jadi sebab itu Islam ini datang dengan mengiktiraf wanita sebagai orang yang boleh memiliki harta. Sebab itu tiba-tiba wanita jadi layak terhadap nafkah dan layak terhadap harta pusaka. Asalnya tidak langsung. Jadi kita kata wanita tidak perlu menafkahi sesiapa. Kenapa wanita berhak kepada harta pusaka? Tak payah harta pun tak apa. Sebab wanita duduk mana-mana pun ada yang akan menafkahi. Kalau tidak suaminya menafkahi, ayahnya menafkahi. Kalau tidak ada ayahnya, saudara lelakinya menafkahi. Jadi kenapa wanita ada harta? Kerana Islam itu memberikan hak pemilikan kepada wanita. Jadi orang kata, sama je lah lelaki wanita. Lelaki boleh memiliki harta, wanita boleh. Ya, sama. Cuma dari segi jumlah itu, of course lah ada bezanya sebab lelaki ada tanggungjawab, wanita tidak ada tanggungjawab. Jadi apa yang kita dapat, hak kita. Lelaki, apa yang dia dapat, hak orang. Boleh faham kan? Jadi beza antara Islam dengan agama yang selain daripada Islam dari segi pemartabatan wanita itu sangat jelas. Cuma kalau kita tak nak tengok, tak nak nampak, tak nak faham, itu hak kita. Itu masalah kita. Tapi hakikatnya ialah Islam datang dengan membawa wanita itu ke satu tempat yang mulia. Tetapi hari ini, walaupun Islam dah ajar begitu-begini, masih lagi ada orang yang menafikan hak wanita. Kan? Jadi sampaikan ada wanita yang rasa kita ni orang perempuan, memang patutlah kita macam ni. Sebenarnya Islam tidak datang dengan begitu. Kita ni orang perempuan, tak payah minta nafkah contohnya. Ya memang perempuan semua macam ni, tak perlu minta-minta, orang bagi ambil, tak bagi sudah. Itu bukan Islam. Ya, jadi Allah telah memberikan hak, jangan nafikan hak yang Allah beri pada perempuan. Ya, jadi dalam ayat An-Nisa itu surah 34 dijelaskan perempuan yang soleh itu adalah yang taat kepada Allah dan suaminya dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan dan pertolongannya. Sudah pastilah wanita-wanita perlu menjaga kehormatan dan maruah diri. Ya, jagalah ketaatan dan kesolehannya kepada Allah dan suami.
Dan janganlah menzalimi kaum wanita kerana perkahwinan itu bukan sekadar untuk menyalurkan naluri seks semata-mata, malahan untuk menenangkan hati dan menghilangkan kerungsingan yang melanda di hati sanubari setiap individu. Sebab itu bila sebut perkahwinan, apa yang kita cari? Kita cari sakinah, kita cari mawaddah dan kita cari rahmah. Kena muhasabah. Ada atau tidak sakinah? Kan tanya pula. Kalau nama salbiah macam mana? Kan? Takkan nak cari sakinah pula. Sakinah itu maknanya apa? Ketenangan. Ada ketenangan tidak dalam perkahwinan, dalam rumah tangga kita? Ada tak sakinah tu? Maknanya bila kita boleh bezakan rasa tenang dengan rasa serabut. Kalau fikir pasal pasangan, fikir pasal rumah, fikir pasal keluarga, rasa serabut. Itu tidak ada sakinah. Tapi kalau kita dengar serabut, duduk kerja di office, macam-macam masalah, macam-macam hal, sibuk macam mana pun, tapi tengok jam, tak apalah, pukul 5 dah. Dah lah hari Jumaat. Lagilah kan, double. Nak balik dan hari Jumaat, cuti sekolah pula. Apa kita rasa? Rasa seronok ke rasa serabut? Rasa seronoknya, rasa ni bestnya balik rumah. Seronoknya balik rumah. Seronoknya jumpa suami. Seronoknya jumpa isteri. Itulah rumah tangga yang ada sakinah. Kemudian ada mawaddah. Apa itu mawaddah? Ada kasih sayang dalam rumah tangga. Biasa kita tak sabar nak balik, tak sabar nak jumpa, tak sabar nak bercerita, tak sabar nak masak makan ramai-ramai, tak sabar nak tengok movie malam ni kat rumah ramai-ramai, tak sabar nak guling-guling, nak baring-baring. Itu apa? Itu keseronokan kan? Sebab itu kita tak sabar. Jadi itulah mawaddah. Itulah yang kita kata, ada orang dia tak nak pergi shopping waktu Jumaat ni. Sebab dia nak shopping dengan suami je. Tak nak shopping dengan kawan-kawan. Tak best. Nak shopping dengan husband je. Walaupun tahu kat Sogo ada sale. Dah datang kerja di KL pula. Senang je, dekat je pergi. Ya, tapi tak nak lah nak pergi dengan husband esok. Esok jam, tak apa. Rasakan ada husband. Ada tak macam tu? Kan? Tandanya apa? Mawaddah tu. Ya, bukan dia tak sayang kawan. Tapi dia sayang lagi husband. Jadi mawaddah. Kemudian rahmah. Apa tu rahmah? Belas kasihan. Belas kasihan ini bila kita rasa kasih dan rasa peduli kepada ahli keluarga. Ya, pada suami, pada anak-anak. Kalau tak ada rasa kasih pada anak-anak tu pelik tu ibu. Jadi semua itu kena ada. Tapi sebab orang tak ada, maka dia bolehlah tak peduli anak dia. Dia buang anak dia. Dia tinggalkan anak dia dekat mana-mana supaya dapat orang jumpa, orang ambil, tolong bela. Itu tidak ada rahmah. Kasih sayang, mawaddah memang tak ada lah. Dan ia sebenarnya bermula kerana tidak ada sakinah dalam rumah tangga. Ya, tak rasa bahagia. Jadi kalau tiga-tiga itu masih utuh, masih kuat dalam rumah tangga kita, puan-puan sekalian, percayalah bahawa rumah tangga itu rumah tangga yang akan terus kekal hingga ke syurga. Kalau kurang di mana-mana, maka jangan biarkan kekurangan itu bertambah. Bertambah kurang maksud saya. Bertambah kurang, bukan ya. Kita nak yang kurang itu semakin jadi banyak-banyak. Ya, kurang kasih sayang, banyak akan kasih sayang. Dan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 apa yang Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di sinilah rupanya datang sakinah, litaskunu. Mawaddah wa rahmah. Dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Itu sakinah. Ya, bahagia, tenang, ya. Dan dijadikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Ya, jadi tiga perkataan ini, sakinah, mawaddah dan rahmah ini daripada surah Ar-Rum ayat yang ke-21 yang kita sebutkan tadi.
Dan perkahwinan juga ialah sunnah para nabi dan rasul yang perlu dicontohi dan diikuti oleh setiap orang yang beriman yang mempunyai kemampuan, kerana ia dikira satu ibadah. Kalau katakan kemampuan, ia bukan hanya kemampuan keuangan. Sebab itu hukum berkahwin itu ada 5. Yang selalu orang ingat satu aja. Harus. Mereka lupa berkahwin itu kadang-kadang haram. Berkahwin itu kadang-kadang makruh, kadang-kadang sunat, dan kadang-kadang jadi apa? Wajib. Jadi siapa yang menentukan kita nak kahwin ni? Atau anak kita nak kahwin ni? Anak kita ni kategori hukum dia mana nak kahwin ni? Ya, na'udzubillah, tak naklah sebut anak kita, sebut orang lain lah. Orang yang nak kahwin ni adalah orang yang sekali dia pukul, pengsan. 2 kali mati. Kalau dia pukul orang. Boleh dia kahwin? Haram berkahwin. Orang ni dia jenis panas baran, dia bukan level marah-marah, jerit-jerit, baling kot tingkap aja. Level panas baran dia memang main pisau terus. Boleh kahwin? Haram. Siapa yang menentukan status hukum kepada perkahwinan ini? Tak ada siapa. Tak ada siapa. Tidak ada dalam sistem prosedur permohonan perkahwinan menentukan semuanya akan jadi harus belaka. Lepas itu, esok dah tahu perangai, kalau nak bercerai-cerai. Kan? Tapi kita kalau boleh, kalau kita akur kepada panduan agama dengan 5 hukum tadi, kalau adalah sistem yang mengukur, awak ni tak kerja lagi ni. Nak nikah ni mungkinlah mengharapkan sumbangan orang dan sebagainya, jabatan agama pun bagi sikit-sikit. Bolehlah lepaslah majlis akad. Tapi esok nak bagi makan apa dekat isteri? Bulan depan nak bagi makan apa? Tahun depan macam mana? Bila dapat baby esok macam mana? Sebab tak kerja ni. Maka kemungkinan sepatutnya perkahwinan itu bukan kategori harus. Mungkin makruh. Mungkin boleh jadi haram kerana tidak boleh menunaikan tanggungjawab utama sebagai seorang suami. Tapi ada tak orang kata, tak boleh kahwin ni haram? Berani nak kata macam tu. Dia tak akan siapa-siapa berani. Mak ayah pun terpaksalah bagi. Ya, sebab dalam sistem kita tidak ada itu coraknya. Jadi kahwin juga. Cuma risikonya ialah, sebab itulah setiap 5 minit ada bercerai, setiap 10 minit ada bercerai, setiap setengah jam ada berapa pasangan bercerai. Kenapa berlaku begitu? Sebab permulaan itu sudah tidak ada penilaiannya yang tuntas untuk mengukur bahawa tujuan perkahwinan itu tercapai. Tak ada. Tak ada yang mengukur. Perkahwinan itu ada KPI-nya. Apa KPI perkahwinan? Objektif perkahwinan adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian untuk meramaikan umat Nabi Muhammad. Kemudian untuk kita menjadi orang yang lebih taqarrub, lebih dekat dengan Allah dengan menunaikan tanggungjawab. Ya, menjadikan kita orang yang separuh daripada agama itu sempurna kerana berkahwin. Tinggal separuh lagi kita nak sempurnakan. Kita nak jadi itu. Tapi bila berkahwin, daripada baik jadi tak baik. Ya, daripada sepatutnya kita kurang dosa, jadi banyak dosa. Sebab sebelum kahwin tak ada tanggungjawab. Bila kahwin ada tanggungjawab dan tidak menunaikan. Jadi lebih jadi orang yang lebih berdosa. Jadi baiklah sebenarnya kalau tahu tak capai tujuan, jangan berkahwin dulu. Tapi tidak ada siapa yang menghalang. Ya, jadi kita kahwin. Apabila kita kahwin, inilah yang kadang-kadang ia tidak menjadi seperti sunnah para nabi dan rasul. Ya, yang mana mereka ada sunnahnya dalam perkahwinan dan itu menjadi ibadah. Walau bagaimanapun, kerana ia bukan sistem yang berstruktur dalam kehidupan kita ini, maka inilah kembali pada individu yang mengawalnya. Kita yang tahu, boleh tak saya berkahwin? Tapi saya tidak boleh menafkahi anak perempuan orang. Saya tidak boleh jadi bapa yang bertanggungjawab pada anak-anak kerana saya sendiri pun tidak solat.
Saya tidak boleh berkahwin. Nah, kitalah. Sebab orang lain tidak menghalang, maka kita sendiri yang merasakan, nah, jangan buat, jangan buat. Sampai kita betul-betul bersedia barulah kita buat. Ya, tetapi adakah macam tu? Jarang jumpa kan? Bila dah ada calon, kahwinlah. Ya, tanpa kita fikir kesediaan dan sebagainya. Dan Allah sebutkan, walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul sebelummu dan kami jadikan untuk mereka isteri dan zuriat keturunan. Supaya apa? Supaya kita belajar. Jadi kita kena ikutlah. Sebab itu Allah bagi contoh dulu. Ya, kemudian Nabi bersabda, man tarakat tazwija makhafatal ilati falaysa minna. Sesiapa yang meninggalkan perkahwinan kerana takut miskin, maka ia bukanlah daripada golonganku. Jadi kalau tidak mahu takut miskin, kan kahwin kena bagi makan orang. Kan daripada kaya jadi miskin kalau kahwin. Jangan takut itu. Ya, dan ia tidak berlaku kepada orang yang berusaha. Ya, kalau tak buat apa, tidur bangun, takut miskin. Tak mungkin lah. Mungkin boleh jadi orang kaya pun boleh jadi miskin kalau kerjanya tidur bangun, ya tak? Okey, baik, kita tengok ke 118, tanggungjawab suami. Siapa nak dengar ni tanggungjawab suami ni, orang perempuan semua. Okey, kita tengok yang pertama. Suami sebagai ketua keluarga perlu memahami bahawa keluarga ialah amanah dari Allah dan wajib menunaikan tanggungjawab dengan baik dan jujur. Ini masih lagi berasaskan surah An-Nisa ayat 34 yang kita bincangkan tadi. Itu ayat orang kata leading legal basis. Ya, nas yang paling utama dalam Islam kepada seorang suami yang ingin mengetahui apakah peranan dan tanggungjawab. Jadi kalau dia tahu surah An-Nisa ayat 34, insya-Allah dia jadi orang yang tidak lalai dari tanggungjawab. Ya, dan dia tidak banyak rehat. Orang lelaki ataupun kalau statusnya suami, dia memang tidak banyak rehat. Sebab terlalu banyak tanggungjawab dan tugas dia. Dia berehat apabila sudah mati. Tapi kalau rasa dia tak ada benda nak buat, semua orang perempuan buat. Sampai tak ada benda nak buat. Berehat je lah kita. Itu sesuatu yang tidak kena. Sesuatu yang songsang sedang berlaku. Sama ada perempuan mengambil alih tugas lelaki, menjadikan lelaki tidak berfungsi, ataupun apa sebenarnya, wallahualam. Jadi kita sebenarnya nak memperkasa wanita dan lelaki mengikut neraca agama, kembalikan mereka kepada fungsi yang betul. Ini jadi fungsi lelaki sebagai qawam, fungsi wanita begini, maka kembalikan dia supaya jadi betul. Tetapi pandangan yang paling sederhana dalam hal ini ialah sharing responsibilities. Sama-sama buat, sama-sama bertanggungjawab. Jadi sama-sama bekerja. Sedangkan sebenarnya dia tugas suami kan? Jadi sekarang sama-sama. Okey. Jadi tanggungjawab menjaga, mendidik anak-anak dia jadi macam mana? Dia jadi sama-sama lah. Dia jadi sama-sama. Makanya bila balik ke rumah, dua-dua balik daripada pejabat, sampai ke rumah, kena sama-sama meneruskan fungsi domestik. Kalau seorang memasak, seorang jaga anak. Seorang basuh kain, seorang lipat kain. Seorang menyapu, seorang lagi siram pokok bunga misal kata. Ya, itulah yang disebut sharing responsibilities. Sekarang cuti bersalin berapa hari? Berapa? 450 hari. Ya. Betul ke? Tapi terpulanglah kita nak ambil anak sulung, nak ambil 3 bulan, anak nombor 2 nak ambil 2 bulan, anak nombor 3 nak ambil. Kan? Jadi maknanya kita boleh beranak 6 kali. Sebab yang penting 450, tidak lebih. Jadi kalau ambil 90 dia jadi 5 je lah. Kalau kita nak bersalin 7 kali, kita ambil lah 2 bulan. Kau macam mana? Betul kan?
Sorry, 360. Jadi berapa orang anak? Dulu 2 bulan. Sekarang 3 bulan. Maksimum. Ya, maksimum 3 bulan. Tapi dia ada juga keseluruhan hari maksimum iaitu 360. Jadi kalau ambil 90 hari dapat berapa kali cuti bersalin? 9 kali 4. 36. 4. Jadi kalau kita nak 5 kali, kita jangan ambil 90 hari. Ambillah 60 hari. 60 darab berapa? 6 kali 5, 30. Dapat 6 kali 6. Dapat 6 kali. Tapi 10 hari kena cuti tanpa gaji. Betul ke? Berapa orang lagi nak bersalin? Macam tak kisah dah cuti bersalin ni. Zaman kita dulu 2 bulan aja Berapa? 44. Ya Allah, siapalah yang memperjuangkan tambah cuti bersalin tu bagusnya. Sampailah sekarang 90. Yang terkini saya dengar 98. Ya. Suami cuti bersalin berapa? Bukan dia bersalin. Isteri dia bersalin. Suami 7 hari termasuk hari cuti. Kan? Cukup 7 hari. Kan bukan dia yang bersalin, kita yang bersalin. Pahal pula dia nak cuti lama-lama. Itu pandangan konvensional. Pandangan hari ini ialah kalau sharing responsibilities, maka di saat yang paling perlu kepada khidmat suami adalah pada sebulan pertama. Tapi takkan nak bagi suami paternity leave 30 hari? Kan? Jadi ada yang cadang, tak payahlah 90 hari bagi cuti isteri, 80 hari plus 10. Plus 10 bermakna isteri boleh tambah nak jadikan 90 atau itu diberikan pada suami. Jadi suami bukan 7 hari, 17 hari. Macam tu. Itu semua adalah kita panggil brainstorming lah dari segi nak memastikan wanita yang sudah dalam keadaan tidak sihat kerana melahirkan anak, anak yang masih kecil dan anak yang terdahulunya masih kecil yang diurus oleh wanita yang sedang tidak sihat kerana bersalin seorang diri. Sampailah 3 bulan dia uruskan seorang-seorang sendirian. Jadi dia tidak cukup memberi keadilan pada wanita sepenuhnya. Sepatutnya daripada suami sekurang-kurangnya 10 hari cuti paternity. Barulah isteri itu rasa 10 hari pertama dalam keadaan susah itu ada yang membantu. Tapi itu saya kongsikan saja. Ya, dia boleh jadi dasar mungkin pada masa depan dan dia mungkin tidak dipersetujui dan sebagainya. Tapi itulah maksud sharing responsibilities. Ya, bagi banyak mana cuti pada isteri, kadang-kadang dia lagi membebankan wanita itu sendirian. Jadi apapun, kalau suami itu memahami tanggungjawab dan semuanya adalah amanah dalam rumah dia tu, yang duduk dalam rumah dia tu semuanya adalah amanah untuk dia, maka pasti mereka tidak cukup rehat. Ya, sebab setiap saat mereka perlu berfungsi. Kemudian yang kedua, menyelesaikan mahar jika belum dijelaskan. Ini mas kahwin lah yang kita duduk nikah tu, aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Selesaikan. Kalau hutang pun kena selesaikan mengikut tempoh. Biasanya mas kahwin kalau hutang dia kena ada perjanjian hutang itu mesti selesai dalam tempoh berapa lama. Dia tak boleh seumur hidup. 3 bulan atau 2 bulan kena selesai. Nombor 3, menyediakan segala keperluan asas untuk isteri dan anak-anak seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan lain-lain. Itu semua kita faham. D. Menyempurnakan kewajipan sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah zahir dan batin kepada isteri serta menyediakan nafkah untuk seisi keluarga mengikut kemampuan suami. Kalau seorang lelaki mengahwini seorang wanita yang sudah mempunyai anak, maka the responsibilities may be extended kepada anak wanita tersebut. Ya, dia jadi dapat anak instan lah. Jadi dia juga perlu menafkahi anak tersebut sekiranya anak tidak dinafkahi oleh bapanya.
Dan kemudian memberikan layanan yang baik terhadap isteri seperti tutur kata yang baik, perlakuan yang sopan, penuh kasih sayang, menjaga maruah dan lain. Dan F, memberikan ilmu pengetahuan dan didikan agama yang secukupnya kepada isteri dan anak-anak, iaitu merangkumi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ini semua tanggungjawab wali ataupun suami. Kemudian G, menjamin keselamatan dan perlindungan kepada isteri dan anak-anak serta ahli keluarga yang lain. Kalau isteri tak boleh bawa kereta, bawa boleh ada lesen. Tapi kalau berselisih dengan lori, mati terus enjin dia. Situ-situlah dia mati. Nampak bas pun dia terus jadi off enjin kereta dia. Lepas tu kalau waste, kalau hang tak ada internet, misal kata dia terus berhenti kat situ, tak pergi mana-mana sebab internet pun loading. Jadi bahaya pada keselamatan. Jadi suamilah main peranan. Menyelesaikan masalah yang timbul antara keluarga mereka atau dengan jiran tetangga dan sahabat handai. Berlaku adil kepada isteri-isteri sekiranya suami mempunyai isteri lebih daripada seorang. Kalau seorang pun perlu adil. Ya, adil itu bukan dalam pembahagian semata-mata tetapi bertanggungjawab pada isteri, itu bermakna adil pada isteri. Dan isteri mempunyai hak mengendalikan hartanya. Suami tidak berhak ke atas harta kepunyaan isterinya dan ini wajib dihormati. Itu yang saya kata tadi. Ya, setelah Islam itu datang, Islam menetapkan wanita boleh memiliki harta. Sedangkan sebelumnya wanita tidak boleh memiliki harta. Kalau mereka memiliki harta pun, bila mereka berkahwin, hartanya semua berpindah milik kepada suami. Sehinggalah Islam datang dan juga di Malaysia kita ada undang-undang. Ya, Akta Wanita-Wanita yang Berkahwin. Married Women Act. Ya, akta untuk perempuan-perempuan berkahwin itu menetapkan bahawa semua harta kepunyaan wanita sebelum berkahwin kekal menjadi milik wanita selepas mereka berkahwin. Kalau tidak ada akta itu, amalan sebelumnya adalah semua pindah milik kepada suami. Jadi Islam tidak mengajar begitu. Jadi sebab itu kita kena tahu kenapa jadi macam gini hari ni, apa sebabnya dulu. Jadi kita tahu. Begitu juga wanita mempunyai hak untuk hidup, ya, sebab dulu wanita yang kematian suaminya akan ditanam hidup-hidup bersama suami yang meninggal. Ya, kalau amalan walaupun Muslim, tetapi di kalangan masyarakat dalam sejarah menyebutnya, di kalangan masyarakat India yang masih lagi terikut dengan cara hidup sebelum mereka memeluk Islam. Ya, jadi setelah memeluk Islam pun suami meninggal, wanita ataupun isteri dibakar hidup-hidup dengan mayat suaminya. Jadi dia tidak berhak untuk hidup bila mana suaminya mati. Ya. Jadi itulah yang ditekankan dalam perlembagaan kita. Semua orang ada hak untuk hidup. Ya, termasuklah mereka yang bergelar wanita. Jadi itulah tanggungjawab suami. Kita akan sambung tanggungjawab isteri dalam kuliah akan datang insya-Allah. Isteri ni dia kena lama sikit pasal yang mendengarnya isteri. Jadi sebelum saya akhiri, saya buka kepada pertanyaan kalau ada persoalan dan sebagainya. Ada yang tanya, macam mana nak suruh suami-suami tahu tentang ni? Saya kata kena buat kuliah lah. Lepas tu kenalah ustaz yang menyampaikan sebab ustaz lebih memahami tugas suami, betul tak? Jadi kalau boleh jadi khutbah Jumaat lebih baik. Jadi semua mendengar, pasal tak payah paksa mari, semua datang. Dengar nak solat Jumaat, boleh dengar khutbah. Tekankan tentang tanggungjawab. Sebab apa? Sebab antara isu hari ini yang dihadapi, terutama di mahkamah-mahkamah syariah, bila mana isteri menuntut pembubaran perkahwinan, ia adalah kerana suami, nombor satu, suami tidak menunaikan tanggungjawab. Tapi dia tak khususkan tanggungjawab mana, tak cakap lah. Tapi tidak menunaikan tanggungjawab. Dah banyak sangat ni. Berapa yang kita dah baca tadi? 10. Kan? Yang mana satu? Suami tidak membimbing. Itu pun tidak menunaikan tanggungjawab. Suami tidak menyelamat dan melindungi isteri dan anak-anak dari bahaya. Itu pun tidak bertanggungjawab. Jadi banyak ya soal tanggungjawab ni. Jadi perlu kepada penekanan. Dan kita ibu-ibu ada anak lelaki, yang terbaik adalah kita remind lah anak kita selalu. Kan?
So anak-anak selalunya dia akan mendengar ibulah, dan ibu-ibu apa tu perhati anak-anak kita, menunaikan tanggungjawab ke tidak pada isteri dan anak-anaknya supaya kita boleh sentiasa mengingatkan mereka. Ya, sebelum masalah dalam rumah tangga itu berlaku. Jadi kita ibu ni kalau memandang, memerhati, menilai jangan dengan mata yang kosong. Lihat di mana kelemahannya, lihat di mana boleh kita perbaiki. Anak-anak kita sudah di peringkat aulia. Ya, sudah dewasa, sudah bijaksana, tetapi mereka tetap melakukan kesilapan kerana mereka manusia. Jadi yang paling sedar kesilapan itu selalunya ibu. Ya, jadi ibu kena mata belalang. Ya, okey, tak ada soalan? Ke kita sambung lagi sampai pukul 3. Tak boleh? Okeylah, kalau tak ada apa-apa, saya tangguhkan dulu kuliah kita. Tapi tadi saya mula lambat, patutnya saya tak habis lagi. Itulah saya tanya kalau ada soalan-soalan boleh kita. Tak ada ya? Tak ada, tak apalah. InsyaAllah kita bertemu lagi di kuliah akan datang. Jaga diri, amalkan apa yang kita tahu, walaupun tidak banyak, yang penting istiqamah. Ya, walaupun sedikit, yang penting di sisi Allah adalah istiqamah. Yang disebut oleh Rasulullah, "Qul amantu billahi fastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqamah. Maknanya buat setiap hari. Sikit saja, tak perlu banyak, tapi setiap hari insya-Allah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.